Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, Madam harap you all dah faham chapter 6.0 Chemical Equilibria. So kita akan proceed dengan chapter baru iaitu chapter 7 Ionic Equilibria untuk tutorial week 15 second hour. Okey. So ni adalah video part yang pertama. Okey, di mana part yang pertama untuk 7.1 ni acid and bases awak. Kita nak cover untuk first learning outcome iaitu define the acid and base. So we have three theory for the definition of acid and base. The first one is the Arrhenius theory. Yang kedua kita ada Bronsted-Lowry theory dan yang ketiga kita ada Lewis theory. So kena faham tiga-tiga ni. Kalau awak faham tiga-tiga ni, nanti yang learning outcome kedua, learning outcome ketiga, keempat, kelima dan keenam ni awak boleh buat dengan berjayanya. Okey. Dan satu lagi, kalau awak faham chapter 6, chemical equilibrium. So ionic equilibrium ni lebih kurang sama konsep dengan chemical equilibrium. Cuma ionic equilibrium ni untuk acid and base condition sahaja. Yang melibatkan tindak balas antara acid dan tindak balas antara bases awak. Okey, so kita tengok video yang pertama. Saya nak terangkan mengenai first learning outcome iaitu definition of acid and base. Tengok. Okay, first definition for the acid and base adalah by using the Arrhenius theory. So based on the Arrhenius theory, acid is defined as the substance that has H in its formula. Okey, sebagai contoh kita ada HCl, HCN, HNO3, H2SO4, CH3COOH. So all these compound containing H in its formula, and this substance can dissociate in water to yield the H+. Okey, akan menghasilkan H+ when dissociate in water. Okey, sebagai contoh kalau saya ambil HCl saya. So HCl dissociate in water. Okey, dissociate maksudnya bercerai Dia nama lain bagi dissociation ialah ionize in water. Ionize in water, dissociate in water, benda yang sama lah. Maksudnya dia akan bercerai membentuk H+ and Cl-. Boleh? Okey, so fasa aqueous, aqueous, aqueous. Okey, so fasa mesti wajib tulis untuk chapter 7 ni. Okay, writing the equation mesti including the phase of each species. Okay, so untuk penulisan persamaan, awak boleh tulis cara yang pertama atau awak tulis HCl, aqueous, dissociate in water. Maksudnya ada H2O. H2O fasa dia liquid, produce H3O+, plus Cl- aqueous. Okey, macam mana dapat H3O+ ni, madam? Okey, yang ni kita akan tengok dalam kita punya teori yang ketiga, Bronsted-Lowry definition. Tapi untuk ni, madam tunjuk dulu cara lain untuk tulis persamaan dissociation. Sama ada cara pertama, cara kedua. Okey, dan H+ aqueous adalah hydrogen ion. H3O+ aqueous adalah hydronium ion. Okey, so H+ ni sama juga maksud dengan H3O+, benda yang sama. Nama dia adalah hydrogen ion or hydronium ion, benda yang sama, the same thing. Or also known as proton. Proton tu refer kepada H+. Boleh tulis H+, boleh tulis H3O+, ataupun kita panggil dia sebagai proton. Proton tu hydrogen ion. Hydrogen ion tu hydronium ion. Ataupun cara ketiga, kita boleh tulis HCl kita tu, the state of the matter dia adalah gas. Tapi yang lain tu sama je. H2O liquid, produce H3O+, aqueous, plus Cl- aqueous. Cuma kita punya fasa untuk HCl ni can be written as aqueous or gases. Boleh? Itu cara untuk penulisan persamaan. Okay, so based on the Arrhenius definition, what is meant by the base? Base is the any substance that has OH in its formula, such as NaOH, KOH, CaOH. So all these substance containing OH in its formula and dissociate in water to yield OH-.
Okey, sebagai contoh, to write the equation for the NaOH aqueous, okay, dissociate in water, produce Na plus aqueous and OH minus aqueous. So, untuk base, memang tak perlu tulis air. Memang tak perlu tambah H2O untuk writing the equation. Kalau untuk acid, boleh tulis atau tak tulis. Tulis betul, tak tulis pun betul. Tapi untuk base, tak perlu tulis. Sebab kalau tak, macam mana nak balancekan nanti equation tu. Okey, cara lain kalau saya nak tengok untuk calcium hydroxide. CaOH2 is a base because it has OH in its formula and dissociate in water to form OH minus. Betul tak? Cuba tengok. So, dissociate in water produce Ca2 plus ion ya. Calcium from group 2. So, dia akan jadi Ca2 plus ion and OH minus aqueous ion. So, balance the equation untuk calcium hydroxide CaOH2 awak ni. Cuba check. Sekarang ni kita ada 2 OH. Tapi kita punya persamaan ni OH minus itu satu je. So tak balance kan? That's why lah aku kena balancekan dengan cara letak 2 OH minus to balance the equation. So pastikan macam biasalah konsep SPM balik. Writing equation mesti balance for each of the species. Okay, itu untuk Arrhenius definition. Cara writing the equation and how to identify the acid and base Arrhenius. Okay, next kita ada second definition iaitu Lewis definition. For the Lewis definition, acid is defined as substance that can accept a pair of electron. Dia boleh menerima sepasang elektron. Sepasang elektron ada berapa elektron? Ada 2 elektron, betul? To form a covalent bond. Kenapa dia akan terima 2 elektron? Because it will form covalent bond. Such as kita ada cation. Okey, cation awak. Benda yang bersifat positif. Sebagai contoh, H+, Fe2+, Al3+, all these ions are acid. Boleh? Lain-lain lagi, Mg2+ pun Lewis acid sebab dia positive ion. Yang kedua, kita ada molecule with the incomplete octet as the central atom, such as BF3, BeCl2, AlCl3. Kena ingat balik topik 4 awak dah belajar kan? Kita ada incomplete octet 3 benda je. Beryllium, boron dan aluminium. So 3 benda ni je akan jadi Lewis acid awak. Yang ketiga kita ada molecule that have polar multiple bond except kecuali carbon-carbon double bond. Okay, carbon double bond O, carbon triple bond, semua tu adalah kita punya Lewis acid. So yang untuk third types ni, jenis yang ketiga ni kita akan belajar lebih detail dalam semester 2. Okay, and then the last one yang keempat, molecule with the central atom that can expand the octet such as PCl3. Okay, itu untuk Lewis acid. Contoh nanti Medan akan tunjukkan macam mana dia akan accept a pair of electron kat sini. Ni awak tengok dulu definition dia. Okay, next for the Lewis base is defined as the substance that can donate a pair of electron. Dia mesti berlawanan lah. Kalau acid nak terima, so base mesti dermakan to form a covalent bond. Okay, maksudnya proses donating ni mesti from base towards acid. So proses nak mendermakan elektron mesti datang daripada base. Base akan donate elektron to the acid, while acid akan accept the pair of electron from base. That's why kita akan fokus pada acid react with base. Sebab base donate electron towards acid. Acid accept electron from base. Baru berlaku reaction. Okay, sebagai contoh, the species that can be Lewis base are, kalau kita punya Lewis acid, cation. So for the Lewis base, dia lah anion. Kenapa anion act as Lewis base? Because anion has lone pair electron. Sebab awak punya anion tu ada lone pair electron. Sebagai contoh, OH minus. OH minus awak kan dia ada 3 lone pairs electron on oxygen. Betul? Cl minus. Cl minus ada 4 lone pairs electron in chlorine minus ion. So one of it akan digunakan untuk form a covalent bond. Itu yang pertama. Yang kedua, molecule with the lone pair electron at the central atom. Tadi untuk Lewis acid, incomplete octet for the central atom. Lawan dia, Lewis base awak, mestilah sebaliknya, iaitu containing
lone pairs electron at the central atom, such as water, NH3. So, water awak kita ada central atom oxygen. On the oxygen has 2 lone pairs electron. Ammonia on the central atom of N containing 1 lone pair electron. And then the third type of the Lewis base is the non-polar multiple bond, such as carbon-carbon double bond. Yang ni pun kita akan belajar dalam semester 2 lebih detail lah. Okey, untuk yang ni Maida nak tunjukkan contoh untuk first and second types dahulu. Kita akan fokus pada yang satu dulu, iaitu first dengan contoh yang kedua dan pertama. So, cuba tengok contoh yang pertama tadi, iaitu dia kata Lewis acid is the cation, betul? So, dia akan react dengan Lewis base. Macam biasalah, mestilah acid react with base. Mana boleh acid react with acid kan? So, Lewis base awak mesti anion. Okey, sebagai contoh saya ambil. Okey, tadi kita bagi contoh H plus kan? H plus ion is the Lewis acid. Ada tak any lone pair on hydrogen ion? Ada tak apa-apa lone pair pada H plus awak? Tiada. Contoh untuk anion awak OH minus. So OH minus awak Lewis structure dia macam ni Lewis structure untuk OH minus. Betul tak? Okay. So what happen? Based on the definition, Lewis base dia akan donate lone pair electron. Betul? Okay. Siapa yang ada lone pair electron? Siapa yang ada elektron yang berpasangan? Oksigen. Dia ada berapa banyak lone pair electron? Ada 3 lone pair electron. So dia akan guna salah satu je. Jangan guna semua. One of it. Let's say lah saya gunakan lone pair on the left side. So this lone pair is used to form covalent bond with the cation, because this cation can accept the lone pair electron from the anion to form the covalent bond. So dia akan menghasilkan H bonded to O kekal, lone pair atas, lone pair bawah kekal untuk oksigen. Tapi lone pair on the left side is used to form a covalent bond between the Lewis base with the Lewis acid of H plus awak. So dapatlah formation of covalent bond between the Lewis acid and Lewis base. Okey, itu contoh based on the first example. Tengok pula second example awak. Dia kata tadi Lewis acid kita adalah incomplete octet for the central atom, betul? Contoh saya ambil BF3. BF3 kan incomplete octet. Siapa yang incomplete octet? Boron. So boron ada 3 fluorine, betul? Lukis Lewis structure dia. Ini dah belajar dalam chapter 4 awak itu. So kita ada lone pair electron on the fluorine. So this one is the Lewis structure for the BF3. Okay. So nampak tak boron dekat sini dia ada incomplete octet because it has only 3 bondings. Tambah dengan NH3. Okay. Contoh kita ambil Lewis base kita adalah central atom that has lone pair electron, iaitu NH3. Sebab NH3 awak dia ada structure Lewis macam ni. Dah belajar lukis masa chapter 4. So NH3 has a lone pair on the central atom, iaitu on nitrogen. So central atom of nitrogen has a lone pair. So this lone pair electron will be donate, akan didermakan kepada Lewis acid awak. Untuk apa? Untuk bentuk a covalent bond between nitrogen and boron. Manakala yang lain tu berubah tak? H dia tak berubah lah. Bonded to 3 hydrogen kekal. Bonded to 3 fluorine for F pun for the boron pun kekal macam ni. And then lone pair electron untuk fluorine pun kekal sebab lone pair electron of fluorine does not involve for the formation of the covalent bond between the Lewis acid and Lewis base. Boleh? Tu cara kita tunjukkan showing the formation of the covalent bond between the Lewis acid and Lewis base. Boleh? Okey. Yang ketiga untuk multiple bond tu kita akan belajar lebih detail dalam semester 2, iaitu untuk organic reaction. Tindak balas dalam organik. Okey, seterusnya. Okey, yang seterusnya third definition, Bronsted-Lowry definition. Bronsted-Lowry definition ni paling banyak kita gunakan dalam topik 7. Kalau awak faham Bronsted-Lowry definition, tak ada masalah untuk buat topik 7. Tapi yang
Lewis dengan Arrhenius pun kena faham juga. Cuma kita yang banyak guna adalah Bronsted-Lowry definition. Okay, which is from the Bronsted-Lowry definition, acid is defined as the any substance that can donate a proton. Tadi Mena dah beritahu kan? H plus ni sama juga maksud dengan H3O plus. Kita panggil dia hydrogen ion atau hydronium ion atau proton to the other substance. Dia akan mendermakan satu proton kepada substance yang lain. Substance lain tu siapa sebenarnya? To the base. Other substance refer kepada base. So acid will donate the proton to the base. While what is mean by the base? Base is the any substance that can accept a proton. Dia akan terima a proton H plus from the other substance. Other substance here refer to the acid. Sebab dia mesti relation between the acid and base. So acid donate proton to the base. Base akan accept proton from acid. Dia mesti kawan sama-sama. Orang ni bagi, orang ni terima. Boleh? And then, sebagai contoh, example. Okay. Contoh kita ambil tadi, kita ambil HCl. Okay. HCl aqueous dissociate in H2O liquid. Okay. Produce. Okay. So, nak predict produk here, kena faham Bronsted-Lowry definition tadi. Okay, di mana kalau HCl awak ni acid, HCl is acid betul dan sifat acid mesti donate a proton. So, cuba bayangkan HCl dia dermakan satu H. Apa yang berlaku pada diri dia? Ada lagi tak H kat dia? Dah tak ada dah. Dia tinggal Cl sahaja. So, positive one hilang, dia akan jadi Cl minus ion aqueous. Boleh? So, HCl donate H plus membentuk Cl minus. Manakala H2O awak ni akan bersifat sebagai base lah kat sini. So H2O is a base which is sifat base apa? Accept H plus. Ni H plus dekat sini ni diterima oleh H2O. So H2O awak selepas dia terima satu H plus dia akan jadi H3O plus aqueous. Boleh? Macam tu nak tentukan equation. And then, cuba tengok. What is mean by the conjugate base? Conjugate base is a species that remains when one proton has been removed from the Bronsted acid. Maksud ayat ni, after acid donate a proton, it will form conjugate base. So, the species form after acid donate the proton is classified as conjugate base. Contoh kat sini, HCl awak donate a proton, betul? And then form Cl minus. So Cl minus is classified as conjugate base. Okay? Okay, manakala H2O here is a base. H2O is a base. So base accept a proton, betul? So it will form conjugate acid. Why? Because conjugate acid is the species that remain when one proton has been added to the Bronsted base. So, nampak tak? H2O awak ni kan base. Dia dah ditambah kepada H+, membentuk H3O+. That's why lah H3O+ di sini kita akan classify sebagai conjugate acid. So, kena faham. Acid donate proton will form conjugate base. While base accept a proton will form conjugate acid. So, kita panggil relationship ni adalah conjugate acid base pairs. Pasangan conjugate acid base. Di mana HCl acid akan membentuk conjugate base. H2O base akan membentuk conjugate acid. Okey, contoh lain. Contoh lain Meda ambil. Katakanlah saya ambil HCN. Okey. HCN aqueous plus H2O liquid. Okey. So HCN ni bersifat acid. Meda macam mana nak tahu dia bersifat acid? Tadi kan dah belajar dalam kita punya Arrhenius punya definition. Species that has H in its formula is acid. So HCN ada H dalam formula dia. That's why lah dia classified as acid. And then baru kita combinekan dengan
definition Bronsted Lowry, di mana donate a proton. So acid akan donate a proton. Kalau dia donate a proton, so apa yang terhasil sebenarnya? Cuba fikirkan apa yang terhasil. Dia akan donate H. So akan terhasil Cn minus aqueous. Okey. Dekat sini saya buat reversible arrow. Cuba tengok balik semula. Tadi ACl saya buat irreversible arrow, betul? Irreversible arrow dengan reversible arrow beza maksud. Reversible arrow ni untuk weak acid or weak base. Manakala irreversible ni untuk strong acid dengan strong base. Madam macam nak tahu? Tak apa, nanti kita tengok soalan. Soalan memang akan bagi hint. Itu strong acid ke weak acid? Dia takkan directly bagi tahu ACN is the weak acid, tak. Tapi dalam soalan awak tahu dia adalah weak acid. Dengan cara anak saya ajar macam mana tahu. Boleh So dekat sini ACN awak weak acid. So dia akan buat reversible arrow. Okey, kenapa reversible arrow? Nanti dalam second part video pun Madam akan terangkan kenapa ACl irreversible arrow while ACN is reversible arrow. Okey, sama juga dengan base awak. Kalau pergi sahaja strong base. Kalau pergi balik arrow reversible dia adalah weak base. Okey, setakat ni kita tengok equation dulu. So, dia akan bentuk ACN act as acid, donate H plus to form Cn minus, while the H plus donated will be accepted by H2O. Akan diterima oleh H2O. Sebab apa? Sebab H2O awak ni bersifat base dekat sini. Dia akan accept H plus from the acid. So after H2O accept H plus, it will form H3O plus aqueous. Boleh? Dan kita combinekan dengan relationship conjugate acid base pairs. Conjugate base adalah species that has formed when the proton been removed from the Bronsted acid. So acid awak ACN remove H plus membentuk Cn minus. So dia akan classify as conjugate base. While manakala H2O awak ni adalah base. So base akan added a proton to form conjugate acid. That's why lah kita punya H3O plus yang terbentuk ni adalah conjugate acid. Boleh? Itu dia punya perkaitan dia. Pasangan dia. Okey? Seterusnya, contoh yang ketiga. Okey, tadi Madam start dengan acid. Apa kata salah ni kita start dengan base? Okey, contoh base Madam nak gunakan NH3. NH3 aqueous. Madam, kenapa NH3 is base? Ingat lagi tak tadi Lewis punya definition? Lewis definition adalah Lewis base any species that has lone pair electron to be donate to form a covalent bond. Dah tunjuk contoh tadi dah. NH3 ni bersifat Lewis base. So kalau dia Lewis base, automatically dia adalah Bronsted Lowry base. Dah tunjuk lukisan tadi dah. Sebab N awak ada lone pair electron pada central dia kan. So dissociate in water H2O liquid. So anak panah dia reversible or irreversible? Dia reversible arrow because NH3 is the weak acid. Weak base, weak base. Madam, macam mana tahu dia weak base? Nanti kita akan belajar dalam second video kita. Okay, weak base. Okay, weak base awak. So bersifat base. So kalau base dia akan donate ke accept? Accept a proton. Accept a H plus. Kalau dia terima satu H plus, daripada NH3, dia terima satu H. Apa akan berlaku? Dia akan membentuk NH4 plus aqueous. Okay. So, weak base accept a proton to form conjugate acid. So, NH4 plus form is classified as conjugate acid. Boleh? Manakala H2O di sini bersifat acid. Madam, tadi H2O bersifat base ni bersifat acid balik. Kena faham, awak dah belajar sekolah dulu kan? SPM dah belajar dah. H2O act as acid and base. Sebab dia adalah amphoteric. Sebab awak punya H2O adalah amphoteric. Amphoteric maksudnya dia ada sifat acid dan dia ada sifat base. Kalau dia punya pasangan tu acid,
So, dia bersifat base. Kalau pasangan dia base, automatically water awak bersifat acid. Mana boleh base duet dengan base? Faham Okay, so acid. Water is acid, so dia akan donate H+. So, after donate H+, dia ada H2O. 2 H didonatekan 1. So, baki dia berapa? Baki dia OH. 1 H dia tinggal, iaitu OH minus ion. The OH minus ion form is classified as conjugate base. Kenapa dia conjugate base? Kenapa OH minus is conjugate base? Because it come from Bronsted acid. Sebab conjugate base ni datang daripada Bronsted acid. Conjugate acid datang daripada Bronsted base. Alright. Boleh Okay, seterusnya baca kat situ. Alamak, tak nampak pula. Boleh baca tak kat sini? Cuba baca yang belakang tu. The weaker the acid, the stronger is it the conjugate base. While the weaker the base, the stronger its conjugate acid. Okay, relationship ni dalam nota awak ada sebenarnya ni. Cuma Madam tak akan terangkan dalam video ni. Madam akan terangkan dalam video yang ketiga. Sebab kita kena belajar kira dulu. Dah belajar kira, baru boleh tentukan weaker the acid, stronger its conjugate base, atau weaker the base, stronger its conjugate acid. Kalau tak belajar kira lagi, tak boleh tentukan lagi relationship ni. Boleh Yang ni take note dulu. KIV dulu. Boleh Okay. So, masih lagi menggunakan konsep Bronsted-Lowry definition. Cuma Madam nak relate dengan soalan-soalan kita. Okay, soalan dia. Contoh exercise kita. Okay, A, write the equation for the dissociation of acid and base. Ni dah Madam dah ajar tadi dah, tulis persamaan. And then B, identify the conjugate acid-base pairs. Yang ketiga C, write the Ka or Kb for the dissociation. Okay, so Madam dah ajar yang A dengan B kan. C tak belajar lagi. So Madam akan ajar yang C ni. Tapi nak buat yang C, mesti kena pandai tulis persamaan dan mesti tahu conjugate acid-base pair dia. Okey, sebagai contoh, example. Kita ambil apa lagi yang tak buat lagi kita ambil contoh HF. HF aqueous. Okey, HF aqueous dissociate in water. Dissociation mesti dalam air. Dissociation process mesti in water tau. So in H2O. Okay, so fasa untuk H2O is liquid. So, anak panah dia pergi saja ke pergi balik? HF weak acid or strong acid? Dia weak acid. Dia pergi balik. Madam, macam mana nak hafal? Nanti kita akan tahu daripada soalan. Tapi soalan takkan terus cakap HF is weak acid. Dia akan bagi satu benda yang awak memang tahu dia weak sebenarnya. Okay. So, apa yang terbentuk sebenarnya? So, HF ni adalah acid. Okay. So, kalau acid dia akan donate a proton. So, kalau donate a proton, what happen to the HF? Dia akan remain as F minus aqueous. Boleh? So, the F minus aqueous form is classified as conjugate base. Kenapa dia conjugate base? Because it come from acid. Boleh? Okay, manakala H2O act as base. Why H2O act as base in this case, not acid? Sebab pasangan dia acid. HF dah acid, takkanlah H2O awak acid. Sifat H2O ni mesti depends pada pasangan dia. So, H2O base dia akan accept a proton. So, after accepting a proton, H2O will form H3O plus aqueous. So, H3O plus aqueous is formed from the H2O. So, dia akan membentuk conjugate acid. Okey, boleh. So, soalan A dah settle, soalan B dah settle. Dah tulis dah relationship dia. HF is acid form F minus conjugate base. Manakala base H2O will form H3O plus, which is conjugate acid. Okey, soalan C. Writing the Ka or Kb. So, saya dah cakap tadi kan? Tak cakap lagi Sorry. Ka, A refer to the acid dissociation constant. Pemalar bagi penceraian asid. Kb pula adalah base dissociation constant.
Pemalar bagi penceraian base. Okey, itu nama penuh dia. Pemalar bagi penceraian asid dan pemalar bagi penceraian base. Ka untuk asid, Kb untuk base. Dan okey, cara tulis Ka sama macam awak tentukan Kc dan Kp. Same for the Kc and Kp awak. Di mana for the gases and aqueous system only. Solid and liquid excluded from the K expression. Sama macam Ka awak. Ka awak pun untuk gas dan aqueous saja. Dan general formula dia, K sama dengan concentration product bagi concentration reactant. Betul tak? Sama juga untuk Ka dan Kb awak. So, untuk sistem ni, HF awak adalah asid. Disebabkan dia asid, so dia ada Ka bukan Kb. Boleh? Dia ada acid dissociation. So, Ka sama dengan produk. Produk kita ada concentration of F minus to the power of 1 multiple by concentration of H3O plus to the power of 1 divided by concentration of reactant. Reactant kita ada aqueous. Ada aqueous dan ada liquid. So adakah kedua-dua reactant ni involved in the K expression? No. Liquid excluded from the K expression. Only HF included in the K expression. So kita akan masukkan nilai K sahaja, nilai HF sahaja, iaitu concentration of HF to the power of 1. Barulah boleh kira Ka value awak. Kalau tak tahu tulis persamaan, tak tahu tulis A persamaan, tak boleh tentukan Ka. Tak boleh tentukan Ka, tak boleh tulis persamaan Ka awak. Betul? Okey, contoh seterusnya, masih lagi soalan yang sama. Okey, tapi Madam tunjukkan contoh lain pula. Contoh kita buat kita punya soalan apa lagi HF, ACN dah tulis tadi kita buat tadi ACN kita. So, ACN aqueous tambah H2O. Okey. Tak nak ACN lah, kita guna yang lain. Tadi ACN dah buat kan? Kita buat yang lain pula. Apa contoh lain Saya gunakan, kita gunakan sulfuric acid. Okey, tengok contoh lain. Kita gunakan, katalah saya ambil sulfuric acid, H2SO4, aqueous. Okey. Anak pandai dia pergi sahaja. Sebab H2SO4 ni adalah strong acid. So, dia irreversible error. So, mesti faham H2SO4 is acid. So, dia akan donate H+. So, kalau dia donate H+, satu je H didonatekan. Bukan dua-dua tau. H2SO4 ada 2 H. Sekarang ni donate only 1 H+. So, akan remain as HSO4 minus aqueous. Plus H2O act as base. So, dia akan accept H+ to form H3O plus aqueous. And then kita tentukan, kalaulah H2SO4 acid form HSO4 minus, so HSO4 minus as conjugate base. Manakala, H2O awak base. So, base accept H plus form H3O plus. So, H3O plus form is conjugate acid. Boleh? Okey, settle soalan A dan soalan B. Soalan C. Ka or Kb expression. Okey, so sekarang ni, Ka ke Kb yang dia ada? Ka or Kb? Yes, Ka yang dia ada sebab dia acid. So, tak boleh tulis Kb lah, Kb untuk base. So, Ka is equals to concentration of HSO4 minus to the power of 1 multiple by concentration of H3O plus to the power of 1 divided by concentration of H2SO4 to the power of 1. Boleh? Tu cara writing. Alamak, tinggal sini. Liquid. Liquid of water is not involved in the Ka expression. Okay? Okay, last kali kita tengok pula contoh untuk Kb. Madam, Kb tak buat ke? Okay, Kb mesti ambil base. Okay, kita ambil base yang tadi lah. NH3 tadi. NH3 aqueous tambah H2O. Dissociation mesti in water. Anak panah pergi balik sebab NH3 is the weak base. Kalau dia weak base, dia akan accept a proton. Betul?
So, NH3 terima 1H+. So, akan bentuk NH4 plus aqueous. Tambah dengan H2O is the acid. So, it will donate a H+. Lepas dia dah donate a H+, dia akan bentuk OH minus aqueous. So, macam biasa, tentukan conjugate dia. Kalau NH3 is base, so the product form is NH4+. So, classify as conjugate acid. While H2O is acid, so it will form OH minus after donate a proton. So, OH minus form is conjugate base. So, settle soalan A dan soalan B. Soalan C. Write the Ka or Kb for the dissociation. Disebabkan NH3 is base, so kita akan tulis Kb expression B for base. So, is equals to concentration of NH4 plus to the power of 1 multiplied by concentration of OH minus to the power of 1 divide by concentration of NH3 to the power of 1. Okay? Okay, so settle dah. Dah pandai tulis persamaan, dah pandai tentukan conjugate acid, conjugate base, dah pandai tulis Ka dan Kb. So, baru boleh buat pengiraan. Boleh So, kena faham balik semula tadi, reversible error untuk weak acid and weak base. Untuk irreversible error ni untuk strong acid atau strong base. Tu take note dalam nota awak. Penulisan persamaan. Kalau awak yang lain ni betul, fasa betul, spesies betul, tapi error salah. Tak ada markah untuk persamaan kimia awak. Okey. So, habis untuk part yang pertama, video acid dan base. So, pastikan pelajar faham Kalau tak faham part pertama ni, awak tak boleh nak buat calculation untuk yang seterusnya. Okey. Sekian, terima kasih.